Ada orang kata petanda hari kiamat termasuk dalam rukun iman katanya. Wajib tak beriman dengan Dajjal? Wajib tak kita beriman dengan Dajjal? Beriman apa maksudnya? Membenarkan. Habis itu kalau Dajjal cakap kita benarkan tak? Kita salah kan? Jadi wajib tak beriman dengan Dajjal? Tak wajib. Ada orang kata Ustaz, kita kena percaya dia wujud. Kita percaya dia wujud sama macam kita percaya syaitan wujud. Percaya kewujudan bukan beriman. Iman tu bukannya maksudnya kita percaya dia ada. Kita percaya juga ini udara ada. Adakah kita ini dikatakan beriman dengan udara? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Para ashab dan juga ikhwan yang datang pada hari ini, kita teruskan lagi penyelidikan kita, bacaan kita di dalam suatu kitab yang kita himpunkan yang diberi nama Ringkasan Ilmu Akhir Zaman. Hari ini kita masuk pada tajuk pelajaran yang kedua, iaitu hadis Jibril alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadis yang dibacakan sebentar tadi adalah hadis yang disebutkan sebagai hadis Jibril alaihi salam. Hadis Jibril alaihi salam dinamakan dengan hadis Jibril kerana hadis ini berlaku di antara dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril alaihi salam. Juga di antara para ulama yang menamakan hadis ini Ummus Sunnah. Ummus Sunnah ini diambil kerana hadis ini terkandung di dalamnya rukun-rukun di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca hadis berkenaan dengan rukun agama, semuanya terhimpun dalam satu nas. Tidak ada rukun agama yang tercerai kepada hadis-hadis yang lain. Semua daripada iman, Islam, ihsan dan yang berikutnya yang kita akan belajar pada malam ini, semuanya terhimpun dalam satu nas. Tidak ada walaupun satu hadis. Mengikut kajian dan juga mengikut apa yang telah dihimpunkan oleh para ulama, terpecah. Bahawasanya Islam ada pada satu hadis, iman ada pada satu hadis, dan juga hadis yang lain pula terkandung yang lain-lain. Maka semua daripada rukun agama terkandung di dalam satu nas. Melainkan tafsilannya daripada Rasulullah SAW, maka ianya dipecahkan ataupun ianya dibincangkan dalam hadis yang berbeza antara satu sama yang lain. Maka disebutkan di sini an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, daripada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat daripada semua riwayat berkenaan dengan hadis Jibril alaihi salam, sama ada yang diriwayatkan oleh Bukhari ataupun yang diriwayatkan oleh Muslim ataupun yang diriwayatkan oleh kedua-duanya sekali muttafaqun alaih, semuanya hadis ini sampai daripada Sayyidina Umar. Maksudnya daripada satu masdar. Dia tidak terulang-ulang dan dia tidak berlaku ke atas takrirnya. Takrir hadis itu tidak berlaku ke atas ramai para sahabat. Maka berkata Sayyidina Umar, dalam bentuk sebuah hadis, dalam sebuah hadis, sebutan hadis, terdapat takrir, terdapat lafaz hadis tersebut dan terdapat dia punya riwayat ataupun sanadnya. Maka di sini yang disebutkan berkenaan dengan takrir memberikan makna penceritaan oleh para sahabat. Bahawasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang disebut oleh Rasulullah buat isyarat macam mana tu namanya takrir. Adapun Rasulullah SAW tak sebut benda tu sendiri. Subhanallah. Rasulullah tak sebut benda tu sendiri. Tapi para sahabat yang memberitahu Rasulullah melakukan perkara itu. Sebagai contoh, seorang sahabat meriwayatkan suatu hadis, lalu menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min kal bunyan aw kal banan, yashuddu ba'duhum ba'dha wa yashuddu ba'duhum ba'dha. Kata para sahabat tersebut, fasyabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam asabi'ihi, maka Rasulullah mentashbihkan. Ini namanya tashbih.
Rasulullah mentashbihkan kedua-dua jari tangannya. Maka perkataan itu daripada sahabat. Rasulullah tak cakap, tapi Rasulullah buat. Macam mana kita boleh tahu Rasulullah buat? Sebab yang beritahu para sahabat. Cerita daripada para sahabat, lisan sahabat ini namanya taqrir. Kita sebutkan tentang perkara ini pasal kita akan terangkan berkenaan dengan hadis ini dengan suatu mustalah yang kita gunakan, iaitu taqrir. Iaitu taqrir ini penceritaan para sahabat. Pembenaran para sahabat. Bahawasanya Rasulullah buat begitu, buat begini, berdiri, duduk dan sebagainya. Sama juga dengan sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW, "Bu'ithu ana wa sa'ah kahadain." Aku diutuskan di antara aku dan juga hari kiamat seperti mana ini, kata Rasulullah. Macam mana para ulama boleh tahu Rasulullah buat macam ini? Kerana sahabat bagi tahu, fa asyara bi isbi'aihi sabbabahu wa wustah. Maka Rasulullah mengisyaratkan dengan dua jarinya, sababah iaitu jari telunjuk, wusta jari tengah. Kan? Tahu tak jari-jari jemari dalam bahasa Arab? Hari tu dah bagi tahu kot. Ini khinsir, ini binsir, ini wusta, ini sababah, ini ibham. Orang Jawa kata jempol. Kan? Jempol. Cuba lagi. Ini khinsir, ini binsir, ini wusta, ini sababah, ini ibham. Jadi ini sababah, ini wusta. Kata sahabat, fa'asyara bi isbi'aihi sabbabahu wa wustahu. Maka Rasulullah mengisyaratkan jari telunjuknya dan jari tengahnya begini. Antara riwayat yang Rasulullah menjarakkan antara keduanya ataupun merapatkan ada khilaf. Tapi mengisyaratkan dua jari itu adalah yang dikatakan rajah. Maksud rajah itu benda yang mu'tamad di kalangan para sahabat, di antara para ulama. Maka takrir di dalam kitab ini memberitahu bahawasanya Sayyidina Umar memberitahu kepada kita semua, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, data yaumin, pada suatu hari. Maksudnya Rasulullah duduk macam kita ni lah. Duduk dalam halaqah. Tapi bezanya ada beza sikit. Lepas ni kita kena baiki halaqah kita supaya lebih sunnah lagi. Kan? Macam ni sunnahnya, sahabat punya halaqah, lututnya bertemu lutut. Lutut. Ya, insya-Allah. Tapi malam ni tak masalah lagi ya. Dah laga-laga lutut nanti jangan main senggol-senggol pula. Takut nanti senggol-senggol dan cubit-cubitan. Masya-Allah. Maka sahabat punya halaqah lutut. Bentuknya bulat, melengkung. Bertemu lutut. Yang baris hadapan sekali jangan lebih kurang lingkungan 7 orang. Dah cukup lingkungan 7 orang, paling ramai 9 orang. Kalau nak lebar lagi lah dia punya halaqah. Lepas tu sambung pula belakang, lutut sama juga. Kan, subhanallah. Kalau pegang rehal maka jarak sikitlah orang belakang. Kalau tak ada rehal, rapat pada orang depan. Maksud rapat tu dikirakan kalau ada orang datang dia tak boleh duduk di depan kita. Macam itu. Jadi itu antara adab penuntut ilmu. Kalau ada kamera tu santumkan lutut tu cas. Macam itu. Kan? Subhanallah. Jangan bagi terputus barakah, insya-Allah. Kata Rasulullah, man wasala saffan wasalahu Allah. Barang siapa yang menghubungkan saf dalam hadis kata Rasulullah saffan. Saf kata para ulama saf dalam salat. Tapi hadis ini general, tak kira saf apa benda pun. Dalam halaqah pun dalam bentuk saf, barang siapa yang menghubungkan saf, dia dihubungkan kepada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Barang siapa yang putuskan saf, dia diputuskan oleh Allah. Teruk sangat tu Takut dengar tu.
Subhanallah. Tapi mencantumkan saf mu'tamad di semua jumhur para ulama mengatakan adalah sunnah. Subhanallah. Maka disebutkan beginilah para sahabat duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberitahu oleh Sayyidina Umar lagi, "Idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayad ath-thiyab wa shadidu sawad asy-sya'r, la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad." Maka muncullah kepada kami seorang lelaki yang sangat putih bajunya dan juga sangat hitam rambutnya. Tidak kelihatan pada lelaki tersebut kesan-kesan bermusafir. Dan tidak pula di antara kami, di kalangan kami yang mengenali lelaki tersebut. Datang seorang lelaki. Lelaki itu adalah lelaki yang bersih. Bajunya putih, bersih maksudnya. Kemudian dia masih muda. Janggutnya, rambutnya masih hitam. Dalam riwayat mengatakan, wa syadidu sawadi sya'ar, dan sangat hitam rambut. Maksud rambut tu bukan rambut kat kepala. Kerana aghlabnya, selalunya orang-orang Arab ni kepalanya akan ditutup. Tutup kepala Rasulullah ada 3 jenis. Apakah dia? Yang pertama imamah, iaitu lilitan serban. Yang kedua kufiyah atau qalan suah, iaitu kita katakan songkok ataupun kopiah. Yang ketiga qayalisah. Qayalisah itu tudung kepala. Qayalisah tu selalunya Rasulullah lapik kepala lepas melilitkan serban. Adapun orang-orang Arab Quraisy melilit serban di atas qayalisah. Serban tu qayalisah, lilit serban atas qayalisah. Itu adalah tradisi Arab Quraisy. Adapun Rasulullah SAW mengubah tradisi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Melilit serban di atas qalan suah. Rasulullah lelaki pertama yang memakaikan serban di atas qalan suah ataupun serban di atas kufiyah. Kufiyah itu adalah tutup apa yang terlangkup atas kepala yang lembek. Kalau dia keras, maka namanya qalan suah. Tak kisah hitam ke, biru ke, warna-warni ke, bentuknya macam mana ke, namanya qalan suah. Di zaman Rasulullah SAW, dinamakan juga dengan qalan suah topi besi untuk pergi berperang. Topi besi untuk pergi berperang tu juga dinamakan dengan qalan suah pada ketika itu. Dan pada waktu itu qalan suah dengan kufiyah tak dijual oleh mana-mana masyarakat pun. Tapi Rasulullah pakai kerana Rasulullah anyam sendiri kufiyahnya, Rasulullah buat sendiri. Subhanallah. Kita kalau nak ikut sunnah, sungguh-sungguh buat kufiyah sendiri. Takut jadi ketupat, tak jadi kufiyah. Ya. Nak anyam ketupat pun dah tak pandai. Ini nak anyam kufiyah. Rasulullah SAW, semua daripada kebolehan para anbiya keseluruhannya turun pada Nabi Muhammad seorang. Memiliki kepakaran menjahit dan kaitan seperti Nabi Idris alaihissalam. Memiliki suara yang lunak dan merdu seperti Nabi Daud alaihissalam Rasulullah. Kekuatan tubuh badan seperti 40 orang lelaki yang gagah dalam badan macam Nabi Musa alaihissalam, malah lebih hebat daripada itu. Rasulullah SAW juga boleh bercakap dengan haiwan macam Nabi Sulaiman alaihissalam. Semua kelebihan turun pada Nabi Muhammad seorang. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Insan yang sangat mulia dan insan yang sangat dicemburui oleh para anbiya yang lain. Meskipun Nabi Yusuf alaihissalam ketika mana perempuan datin-datin Sri dan juga datuk-datuk datin Sri, kan? Dalam Quran mengatakan Imra'ata Aziz. Imra'ata Aziz ni bahasa Quran. Bahasa kita datin-datin. Kan? Bahasa kita adalah datin-datin, datin Sri, datin Sri. Dia tak sebut betul-betul. Kalau datin Sri kampungan, dia kena datin Sri. Okey. Bila keluar je Nabi Yusuf AS, potong jari. Bagi sebiji buah, bagi pisau. Waktu tengah kupas buah tu, potong jari. Nampak Nabi Yusuf AS. Nak katakan handsome sungguh Nabi Yusuf AS tu. Tak ada tandingan lah pada ketika itu.
Tetapi Nabi Muhammad SAW disebutkan bahawasanya Nabi Yusuf kecantikannya separuh daripada Nabi Muhammad SAW. Buktinya ketika mana peristiwa Isra. Minta maaf ya, peristiwa Isra ni banyak hadis yang dimaudhu'kan. Bukan banyak hadis maudhu', dimaudhu'kan. Pasal apa? Tak suka dengan kelebihan Rasulullah. Bila rasa saja ni melampau ni, maudhu'. Astaghfirullahalazim. Orang yang nakkan Rasulullah tu jadi macam dia agaknya. Kalau hadis tu macam melampau saja, oh tak logik, maudhu'. Subhanallah. Banyak hadis yang berlaku ketika mana Isra dimaudhu'kan. Di antaranya hadis ini, ketika mana Nabi Muhammad SAW nampak suatu cahaya yang sangat indah, sangat cantik. Nabi Muhammad berkata kepada Nabi Jibril AS, "Ya Jibril, ma dzakan nur?" Apakah cahaya tersebut? Lalu kata Jibril AS, "Dzakan nurun Nabi Allah Yusuf." Itu adalah cahaya daripada Nabi Allah Yusuf AS. Lalu kata Rasulullah SAW, "Ma ajmalan nurah." Cantiknya lah dia punya cahaya, wahai Jibril AS. Nabi Muhammad pun dah terpegun dengan cahaya Nabi Yusuf AS. Kata Jibril AS, "Innama akhadha nisfi min nurik." Sesungguhnya Nabi Yusuf itu mengambil separuh daripada engkau punya cahaya, wahai Muhammad. Maksudnya, Nabi Yusuf yang orang perempuan nampak hiris jari tu, itu 50%. Nabi Muhammad tak ada siapa pun nampak dia hiris jari, tapi kecantikannya tambah 50% lagi, 100%. Allahu Akbar. Tapi para ulama kata, kenapa tak ada orang pula bila nampak Nabi Muhammad SAW hiris jari? Kerana kejadian Nabi Muhammad bukan untuk terfitnah. Kejadian Nabi Muhammad bukan untuk terfitnah orang sekeliling, teruji. Subhanallah. Sampaikan para sahabat yang boleh melihat muka Rasulullah, katanya mastata'u at-tikrarun nadhara ilaihi. Para sahabat yang dapat melihat wajah Rasulullah, mereka tidak akan tergamak dan sanggup untuk menenung lama-lama wajah Rasulullah. Melainkan dalam beberapa minit, beberapa saat mereka akan tundukkan pandangan. Lepas tu pandang kembali, tundukkan balik. Pandang kembali, tundukkan balik. Begitulah keadaan para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia pandang, handsome sangat ni, ya Allah, tak ada. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lelaki yang datang ini masih lagi muda. Masih lagi muda, janggutnya, saipennya masih hitam lagi, tidak beruban. Ini memandangkan bahawasanya orang Arab yang natural memiliki rambut yang hitam. Rambut orang Arab tidak perang. Yang perang tu diperangkan. Yang perang tu kacukan. Ataupun yang perangkan tu memang rambutnya tak sihat. Rambutnya berkarat. Sama macam orang Melayu. Orang Melayu ni kalau kita pergi dekat pasar lah. Dekat pasar. Nampak rambut semuanya hitam. Tapi bila kita tengok syarikat ramah, rasa-rasanya yang hitam rambut seorang je. Yang lain semuanya perang-perang. Rasa-rasanya lah kalau orang luar negara Malaysia ni, dia tengok filem Melayu, dia ingatkan orang Malaysia ni rambutnya blond-blond agaknya. Rambutnya dia ingatkan warnanya perang-perang agaknya. Dia sama macam Korea lah tu. Korea. Kawan saya pergi travel Korea, katanya, anak saya. Kan? Suka betul dia. Sampai dekat Korea, katanya orang Korea bukan cantik pun. Tak cantik pun orang Korea. Pasal apa? Yang duduk depan kamera semuanya dah plastik sejari. Handsome awak lagi yang datang-datang ni. Allahu Akbar. Subhanallah. Mereka tu memang plastik sejari. Tapi tak tahulah perangai plastik ke tak. Maka ini adalah orang yang masih muda. Datang kepada Rasulullah SAW di dalam halaqah. Lelaki ini tidak kelihatan padanya kesan-kesan bermusafir. Maksudnya, dia ini mungkin datang daripada tempat berdekatan daripada kota Madinah. Boleh jadi tempatnya dekat daripada kota Madinah. Pasal apa? Dia tidak ada kesan musafir. Orang zaman dahulu kalau musafir, maka ternampak langsung kesan-kesan musafir pada tubuh badan, pada fizikal.
Kita yang zaman sekarang ni musafir atas kapal terbang, atas kapal laut, atas kereta api, atas bas pun dah lunyai. Kadang-kadang bila sampai tu muka dah macam tempe. Kan, suka makan tempe kan ya. Mula-mula apa namanya smart. Rambut didandan elok. Lepas tu rambut yang dah didandan tu bila turun jadi dandan je. Dandan rambut tu jadinya. Kan? Subhanallah. Macam itu keadaan kita. Ini zaman sekarang. Kalau zaman dahulu lagi teruk dia punya kesan-kesan bermusafir. Dengan berdebu, dengan berpeluh, dengan penat, dengan nampak penat, tercungap-cungap dan sebagainya. Sekarang ni mungkin kalau atas kapal terbang tu sebelum nak landing tu kita pergi make up dulu dekat punya tandas. Kan? Ustaz kalau pergi dekat apa namanya dulu balik Yaman. Subhanallah. Paling menyampah belajar sona'ah. Belajar sona'ah ni dia tak tahu dia ambil kursus make up katnya. Belajar sona'ah, belajar agama alhamdulillah. Tapi diorang ni macam jamiah dah, pakai seluar jeans, pakai diorang ni harakat sikit lah. Kan? Bila kapal terbang tu nak landing, beratur masuk dalam tandas. Subhanallah. Macam beratur nak ambil uduk lah dekat surau. Beratur masuk dalam tandas. Masing-masingnya nak betulkan rambut lah, nak betulkan janggut lah. Kan? Nak tacap-tacap muka sikit lah. Tak tahu dah nak bagi siapa tengok kat bawah tu nanti. Kan? Wallahu a'lam. Subhanallah. Tapi yang bagus belajar Hadramaut. Belajar Hadramaut, dia tak kisah apa macam mana rupa parasnya. Yang penting dia ada kofiah, ada rida, ada kain pelekat tu elok, dah boleh turun. Subhanallah. Hadramaut terbaik kalau pergi ke Yaman. Simple dimple. Simple sangat. Pakai baju Melayu, pakai kain pelekat. Selalunya dia orang pakai apa? Yang warna hijau, tali pinggang hijau. Kan? Lepas tu dia orang kalau keluarkan dompet, bukan dompet, puncak. Masya Allah. Ni orang-orang belajar Hadramaut ni dia belajar zuhud. Lepas tu dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Tapi geng-geng sana dia kata buat bid'ah pula. Tak tahulah macam mana boleh swing macam tu pula. Hebat betul pun nak baring derang. Maka subhanallah, lelaki itu datang daripada dalam keadaan yang tidak ada kesan bermusafir. Mungkin datang dari jarak yang dekat kerana apa? Kerana tak ada kesan bermusafir. Dahlah begitu. Wala ya'rifuhu minna ahad. Lelaki itu pula tidak ada seorang pun sahabat dalam Masjid Nabawi yang kenal dia. Maksudnya datang dari jarak dekat pun bukan. Kan aneh lelaki ni. Lelaki yang pelik lelaki ni. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد. Sehinggalah lelaki itu datang kepada Rasulullah, duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menemukan lututnya dengan lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru tadi kita sebutkan bahawasanya halaqah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lutut bertemu lutut. Lutut. Lelaki itu bila sampai saja hubungkan lutut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah para ulama mengatakan tak semestinya lelaki tersebut datang kepada Rasulullah duduk bertemu lutut dia dengan lutut Rasulullah. Tak semestinya. Kerana apa? Semua pun bertemu lutut. Boleh jadi lelaki tersebut duduk di sebelah salah seorang para sahabat yang lututnya sambung sampai cecah lutut Rasulullah. Itu keadaannya. Maksudnya tak adalah terlalu dekat dengan Rasulullah tapi berhampiran. Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidai, dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas kedua pahanya. Faqala ya Muhammad, maka seraya menyeru, wahai Muhammad. Tadi dia itu datang dalam keadaan yang masih muda, mungkin datang dalam keadaan yang dekat kerana tidak ada kesan-kesan musafir. Tambahan pula, tak ada pula di kalangan para sahabat yang kenal dia siapa. Mungkin dia ni orang Badui. Mungkinlah. Nak kata dia orang Badui, adabnya pula begitu tinggi. Datang ke Rasulullah SAW, duduk dahulu dan duduk dalam keadaan yang sangat tertib, sangat beradab di hadapan Rasulullah, barulah menyeru Rasulullah, ya Muhammad. Satu lagi, kalaulah dia punya akhlak sangat baik,
Dia punya adab sangat bagus. Mungkin dia ni kenalan Nabi Muhammad SAW. Kerana Rasulullah memang berakhlak semenjak kecil. Akhlak Rasulullah bukan akhlak yang dipelajari. Nabi Muhammad, akhlaknya, adabnya bukan yang dipelajari, bukan ditrain oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dia adalah semula jadi daripada tubuh kenabian, tubuh nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin dikatakan lelaki ini terdidik daripada bersahabat dengan Rasulullah pada bila-bila masa yang tak diketahui oleh para sahabat. Rupa-rupanya lelaki itu menyeru Nabi Muhammad dengan gelaran Ya Muhammad. Maksudnya dia tak kenal siapa Rasulullah. Kalau orang tu rapat dengan Rasulullah, dia akan panggil Ya Rasulullah. Tapi orang ni panggil Ya Muhammad memberikan suatu petanda dia bukanlah sahabat karib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sangat aneh. Nak kata macam itu bukan, nak kata macam ini bukan. Begitu bukan, begini bukan. Semuanya bukan. Sangat aneh lelaki ni. Lalu datang ke hadapan Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni 'anil Islam, beritahu aku tentang Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma Ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu adalah kamu itu bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan bersaksi bahawasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kamu mendirikan salat, kamu menunaikan zakat, kamu berpuasa pada bulan Ramadan, dan kamu berangkat haji ke Baitullah apabila mampu. Maka semua 5 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah ini, Rasulullah tidak menyatakan ianya apa-apa di dalam keilmuan agama. Melainkan para ulama mengambil 5 perkara ini sebagai rukun Islam. Siapa yang kata perkara ini rukun? Siapa yang kata perkara itu rukun? Para ulama. Adakah Rasulullah tetapkan 5 perkara itu adalah rukun? Tidak. Jadi apa yang dilakukan oleh para ulama? Mengasaskan dan mengkaedahkan suatu silibus kaedah ilmu. Ini yang dilakukan oleh para ulama. Untuk apa? Untuk mempermudahkan kajian dan juga cabangan-cabangan apabila ianya dikembangkan. Bila kita katakan rukun Islam, tak payah lagi dah nak sebut Islam adalah ini, tak payah. Kalaulah para ulama tidak memustalahkan ini rukun Islam, kita nak panggil apa benda ni? Kita mesti kata, alah yang Rasulullah sebut tu apa benda tu? Alah yang atu tu, yang ayat surah Allah tu, betul tak? Jadi para sahabat namakan dia supaya rukun Islam terus tahu apa benda. 5 perkara. Jadi tidak perlu lagi dah kita ini selidik. Apa benda yang ustaz ni cakap ni? Apa benda yang ustaz ni cakap? Terus tahu. Jadi cara memustalahkan keilmuan itu adalah untuk mempermudah. Dan mustalah dan juga kaedah, dia adalah suatu ijtihad para ulama dan ianya tak perlu dilakukan oleh para sahabat, lagi-lagilah Rasulullah. Jangan ada yang katakan ini tak berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita namakan dia dengan rukun Islam? Rasulullah tak kata pun dia adalah rukun Islam. Subhanallah, Rasulullah pun tak bagi tahu juga kita basuh berak tu nama istinja. Betul tak? Siapa dia yang namakan basuh berak tu istinja? Sorry dengan dia punya bahasanya ganas sikit. Basuh, buang air besar tu kita basuh. Siapa dia yang namakan dia istinja? Para ulama. Subhanallah. Siapa dia yang namakan? Apa namanya? Subhanallah. Siapa dia yang namakan? Apabila kita ini basuh kita punya kemaluan dengan benda yang kesat. Para ulama namakan ijza'ul hajar. Apakah dia? Ijza'ul hajar. Cari dalam hadis kalau jumpa. Cari dalam hadis. Nampak janggut macam ulama. Yang namakan dia para ulama untuk apa? Untuk kita permudah. Bila dikatakan apakah dia syarat ijza'ul hajar, kita pun terus tahu apa benda. Pasal apa? Dah dimustalahkan.
dah dikaedahkan. Untuk apa dikaedahkan? Mempermudah orang mempelajari. Subhanallah. Orang yang anti hadis, dia akan anti dengan benda ni juga. Dalam agama ni, kalau ada yang anti, maka kita anti lah orang tu. Pasal apa? Agama Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang kita boleh anti kan? Subhanallah. Maka di sinilah terjadinya rukun yang pertama di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lelaki itu bila habis saja Rasulullah menjawab lelaki tersebut, lalu lelaki tersebut balas Rasulullah, katanya, sadaqta, benar kamu wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Sayyidina Umar, aku pelik dengan lelaki ni. Dia yang soal, lepas tu bila Rasulullah jawab, dia yang membenarkan. Bila Rasulullah SAW kata, okey, ini adalah Islam. Dia tak ada pun kata, oh ya ke? Tak ada. Katanya, benar tu wahai Muhammad. Maksudnya macam dia pula mengajar Rasulullah. Oh, orang lelaki ni memang pelik. Lelaki ni memang pelik. Subhanallah. Terus lagi, diteruskan hadis ini. Lelaki itu bertanya kepada Rasulullah lagi. Akhbirni anil iman. Beritahu aku berkenaan dengan iman. Lalu Rasulullah jawab lelaki tersebut, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kamu beriman kepada Allah, juga malaikat-malaikatnya, juga kitab-kitabnya, juga rasul-rasulnya, juga hari akhiratnya. Dan beriman juga kepada qada dan qadar. Qadar iaitu takdir baik dan buruk. Kalau kita perhatikan rukun iman ni dia ada 6 kan. Kita perhatikan dia macam ada tergantung ataupun terputus sikit. Rasulullah mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhirihi wa tu'mina bil qadarihi. Macam terpisah. Kenapa Apakah hikmahnya? Hikmah dia yang depan itu asas. Yang khinsir ni dia asas, iaitu beriman pada Allah. Pecahan pada asas ini jadi 4 yang lain, iaitu dia punya yang harus kita imani. Jadi ada orang kata petanda hari kiamat termasuk dalam rukun iman katanya. Kita wajib tak beriman dengan Dajjal? Wajib tak kita beriman dengan Dajjal? Beriman apa maksudnya? Membenarkan. Habis itu kalau Dajjal cakap, kita benarkan tak? Kita salah kan? Jadi wajib tak beriman dengan Dajjal? Tak wajib. Ada orang kata, Ustaz, kita kena percaya dia wujud. Kita percaya dia wujud sama macam kita percaya syaitan wujud. Percaya kewujudan bukan beriman. Iman tu bukannya maksudnya kita percaya dia ada. Kita percaya juga ini udara ada. Adakah kita ini dikatakan beriman dengan udara? Kita percaya juga dengan haba. Oh, panas lah. Kita beriman tak? Mana ada orang beriman dengan haba? Tak ada orang kata, ana beriman hari ini memang cuaca panas. Ada tak? Tak ada. Istilahnya pun dah salah tu. Apa maksud beriman? Membenarkan. Maksud membenarkan tu apa benda? Benda tu kita letak di pihak yang benar. Kita ini menjadikan dia itu di pihak yang hak. Membenarkan pada hati. Nampak? Bukan percaya je. Setakat percaya Dajjal tu ada, kafir pun percaya Dajjal ada, takkan dia beriman? Orang kafir pun mereka percaya syaitan ada. Takkan orang, sebab itulah ada tu yang the red devil tu. Sebab dia percayalah tu syaitan tu ada. Kan? Orang Inggeris kalau dia nak kata benda tu bersangatan, teruk macam pasal, dia akan kata dengan bahasa yang teruk. Orang sebut the red giant, dia the red devil. Astaghfirullahalazim. Kan? Orang kata buat teruk itu. Subhanallah. Kalau orang Arab, kalau nak kata teruk, dia akan tambah kalimah abu belakang dia. Contohnya
Orang tu dia tumbuh. Katanya, macam mana tumbukan? Katanya, Torbat Abu. Maksudnya tumbukan kuat lah bapaknya. Macam tu lah, kuat. Masya Allah. Maka, percaya pada Allah, beriman pada Allah, kemudiannya, kepada malaikatnya, pada kitabnya, pada rasulnya, dan juga kepada hari akhirat. Itu adalah pecahan kepada keimanan pada Allah. Yang akhir sekali, watu mina, dan beriman pula kamu kepada takdir. Takdir ini dia punya ujian. Nak tahu kamu itu benar ke beriman pada Allah dan juga perkara-perkara yang berturutan daripadanya. Tengok kamu itu dapat terima takdir ke tidak. Ada orang kata, wah aku percaya Allah. Apa? Beriman pada Allah. Beriman pada malaikat, para rasul dan semuanya. Tiba-tiba bila ditimpa dengan musibah, menyalahkan takdir. Maksudnya imannya tak kuat. Seolah-olah iman ini teruji dengan iman yang last tadi. Semuanya adalah keimanan. Teruji keimanan kita semua ni dengan yang last tadi. Dan rukun iman asasnya hanyalah dua perkara. Apakah dia? Iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Asasnya dua. Tapi bila dikembangkan oleh Rasulullah jadi rukun iman yang keenam. Siapa kata ni namanya rukun? Rasulullah tak sebut rukun pun kat sini. Rasulullah tak kata arkanul din, arkanul imanus sittah. Tak ada pun dekat sini sebut. Siapa yang kata ini adalah benda namanya rukun iman? Para ulama yang letakkan dia sebagai rukun. Maka tercetuslah rukun yang kedua dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya lelaki itu bertanya lagi. Akhbirni anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan. Beritahu aku tentang ihsan. Maka Rasulullah pun jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya kamu tidak mampu untuk merasakan kamu nampak Allah Taala, maka ketahuilah Allah Taala lihat kamu, nampak kamu. Maka di sini para ulama menghimpunkan kepada dua martabat. Kalau kita macam nampak Allah, namanya musyahadah. Kalau Allah rasa macam Allah Ta'ala nampak kita, namanya muraqabah. Siapa pula yang letakkan nama-nama ni? Rasulullah ada sebutkan nama-nama ni? Tak ada. Ada orang kata, ini tak boleh ni. Rasulullah tak cakap. Habis tu yang kata uluhiyah, rububiyah dengan asma' wa sifat. Siapa yang kata? Siapa yang kata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Para ulama, Syekhul Islam. Syekhul Islam. Maka subhanallah, dia adalah satu perkara yang diletakkan oleh para ulama sebagai suatu martabat. Martabat dalam ilmu tasawuf. Kalau martabat kita muraqabah, kadang-kadang pun tak muraqabah sangat. Pasal apa? Buat semua perkara macam Allah Ta'ala nampak. Tapi kadang-kadang kita rasa macam Allah Ta'ala tak nampak kita kan? Kan? Bila tak ada siapa nampak pun. Betul lah. Subhanallah. Kalau kita ini rasa Allah Ta'ala tak nampak kita, waktu itulah kita boleh buat maksiat. Pasal apa rasa Allah Ta'ala tak nampak? Itu juga lah yang dipersoalkan oleh Allah SWT bila masuk seorang ke dalam syurga. Yang masuk syurga semuanya bukannya baik. Kecuali mereka telah diampunkan dosa oleh Allah SWT. Allah Ta'ala jumpa dengan seorang hamba seorang demi seorang. Bila masuk syurga, Allah Ta'ala jumpa dengan hamba seorang demi seorang. Hadisnya sahih dalam Riyadhus Shalihin, boleh kita simak. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Katanya, ya abdi atadakkarta yawmu kada wa fi sa'ati kada wa fi makanil kada wa biladil kada. Wahai hambaku, kamu ingat tak? Pada waktu sekian, pada tempat sekian, dan juga pada negeri sekian-sekian, kamu pernah buat maksiat pada aku. Katanya, istatarta min uyunin nas walam tastahi min nadhari. Kamu tutup tingkap rumah kamu, kamu labuhkan langsir rumah kamu pada ketika itu,
kamu buat maksiat, kamu takut kalau manusia nampak kamu, kamu malu. Tapi di mana kamu letak pandangan aku? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk, siapa yang buat TikTok dalam bilik tu? Kan? Maka hamba ini pun terus rasa, wahai Tuhan, katanya Rabbi ama ghafartali, wahai Tuhan, tidakkah kamu telah mengampunkan dosa-dosaku? Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, na'am ya abdi, benar wahai hamba-Ku, aku telah ampunkan dosa kamu. Walakin liyatadzakkara ni'mati. Tetapi saja aku sebut perkara ini supaya kamu itu kenangkan akan nikmat yang telah pun aku berikan kepada kamu. Maksudnya masuk syurga tu tak sikit pun daripada amalan yang kita lakukan. Kalaulah dengan apa yang kita lakukan daripada amalan dapat masuk syurga, confirm habis semua kita tak dapat masuk syurga. Habis semua kita dapat masuk syurga. Astagfirullahaladzim. Kita harap rahmat dan syafaat Rasulullah SAW. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, syafaat Rasulullah SAW. Ya Allah, masukkan kami dalam syurga keseluruhannya, ya Allah. Jangan kecualikan kami, ya Allah, walaupun kanak-kanak yang hadir pada tempat ini, ya Allah. Walaupun yang duduk dekat luar sana, yang ke atas motor semuanya, ya Allah, ampunkan semuanya masuk dalam syurga, ya Allah. Hadirin yang dirahmati disayangnya, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan di sini, lelaki ini tak berhenti setakat itu sahaja. Lalu bertanya lagi kepada Nabi Muhammad. Disebutkan akhbirni 'anis sa'ah. Lelaki ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahu aku tentang petanda kiamat, ataupun beritahu aku bila berlaku kiamat. Rasulullah pun jawab, mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang kamu itu tanya, tidaklah soalan yang kamu itu tanya itu aku tahu jawapannya. Ini adalah cara jawab daripada Rasulullah. Tetapi untuk kita sederhanakan dia punya bahasa, senang je. Aku tak tahu, kata Rasulullah. Maka lelaki itu pun bertanya lagi. Akhbirni an amaratiha. Beritahu aku tentang petanda-petanda. Lalu Rasulullah pun jawab, anta lidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-'alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kamu melihat seorang wanita, hamba sahaya melahirkan anak, yang anak tu adalah dia punya bos, majikan dia. Dan kamu melihat orang yang berkaki ayam tak pakai kasut, bertelanjang tak pakai baju, miskin papa kerdana, tak ada duit, mengembala kambing pekerjaan mereka. Apa yang mereka lakukan? Ya tatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba di dalam pembinaan. Para ulama terdahulu mentafsirkan ataupun menterjemahkan berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengatakan ya tatawaluna fil bina. Bina itu bangunan. Tapi kalau bunyan itu bukan binaan, tetapi dia adalah suatu pembangunan ataupun suatu jawatan. Maka di sini tidak ada mana-mana para ulama yang mentafsirkan apakah maksud dan mengkaedahkan. Tadi Rasulullah sebut 5 perkara, para ulama ambil jadi rukun Islam. Yang kedua pula Rasulullah sebut 6 perkara dan para ulama himpunkan jadi rukun iman. Soalan yang ketiga pula, para ulama ambil daripada perkataan Rasulullah, jadikan dia 2 martabat. Martabat ni tinggi sikit, martabat ni rendah sikit. Inilah jadinya. Tapi bila sampai ke dalam bentuk ini, pernah dengar tak mana-mana para ulama yang mengkaedahkan sedemikian? Ada pernah? Ada pernah kita lihat para ulama mengkaedahkan kata-kata Rasulullah, anta lidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal antali ri'asyah ni, semua ni diletakkan nama dia. Ada? Tak ada. Maka dia belum lagi diterangkan oleh mana-mana para ulama. Subhanallah. Jadi hati-hati. Banyak ustaz dengar
Dan Ustaz yakin orang ini tidak mengambil daripada Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur. Bila disebut tentang fiqh tahawulat, mereka mengatakan para ulama dah bincang lama. Ini kalam yang tak betul. Fiqh tahawulat tak pernah diperbincangkan oleh para ulama. Dan Habib almarhum Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Mashhur mengatakan mawdu'ul ladzi lam takallamu fihi al-ulama, iaitu tajuk yang tak pernah para ulama perbincangkan. Mungkin mereka ini rasa keliru kot di antara fiqh tahawulat dengan alamatus sa'ah. Adapun alamatus sa'ah memang para ulama telah memerungkaikan benar, tapi adakah dengan kaedah fiqh tahawulat? Tidak. Mereka merungkai tanpa sebarang sandaran kaedah, tanpa sebarang sandaran silibus yang ditetapkan daripada nas. Banyaklah orang yang letak silibus, tapi silibus itu langsung tak ada sandaran kepada nas, iaitu tidak ada daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Banyaklah orang bahagikan, okey, zaman itu tulis kat papan hitam lagi. Tulis kat papan putih, whiteboard. Okay, kita dekat sini, nanti kita tuju dekat macam-macam. Ya, subhanallah, betul tak? Itu ustaz tu. Nanti ustaz lain-lain pula. Ini ustaz ni bentuk empat segi, ustaz ni bentuk bunga pula. Sampai ustaz tu bentuk lain pula, bentuk harimau pula. Kan? Lain-lain kaedahnya. Sampai kan mustalah pun jadi lain-lain. Sudah jadi lain-lain dah. Ustaz ni kata ini petanda lain, ini kata petanda lain. Sebab apa? Tak dihimpunkan dalam satu mustalah. Tak dihimpunkan dalam satu mustalah yang semua pakai mustalah yang sama macam kita sebutkan sebentar tadi, berkenaan dengan iman, Islam dan juga yang lain-lain. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini kita akan perbincangkan. Tetapi untuk kita ini menerangkan serba sedikit daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang alamatus sa'ah keseluruhannya tadi. Bila Jibril bertanya ataupun lelaki tadi bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan bila berlaku hari kiamat, maka Rasulullah menjawab, aku tidak tahu. Maksud di sini bukan Rasulullah benar-benar tidak tahu, tetapi perkara tidak perlu disibukkan oleh umat Muhammad. Tak perlu kita ini menilik, tak perlu kita ini meramalkan bila berlaku hari kiamat. Jadi termasuk di dalam permasalahan ini semua adalah permasalahan-permasalahan dalam bentuk at-ta'yin. Semua permasalahan ta'yin menentukan sesuatu, dia bukan daripada peranan ilmu tentang akhir zaman. Apakah dia permasalahan tentang menentukan sesuatu? Contoh, siapakah dia Imam Al-Mahdi? Dia bukan peranan ilmu tentang akhir zaman. Dan kita tak perlu sibuk-sibukkan diri. Siapakah dia Dajjal? Entah-entah tiap-tiap hari jumpa Dajjal dah kita ni. Cuma tak kenal je tu Dajjal. Kan? Jadinya, tak perlu sibuk-sibuk kita nak tahu siapakah Dajjal. Tak perlu sibuk-sibukkan diri. Semua permasalahan tentang ta'yin, dia bukan peranan ilmu tentang akhir zaman. Kalau kita nampak, para asatidzah yang memberitahukan pasal perkara ini ada kepentingan, maksudnya dia tidak belajar ataupun mengajar fiqh tahawulat. Dia hanya beritahu tentang metodologi yang dia bawakan. Subhanallah. Maka di sini, itu adalah yang terkandung di dalam perkataan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang kau tanya ini, iaitu Rasulullah, mengetahui apa-apa jawapannya. Maksudnya aku tak tahu, maksud aku tidak tahu, maksud tak perlu sibukkan wahai umatku. Tak perlu sibukkan. Walaupun Rasulullah sudah pun tahu, dijawab sedemikian untuk didikkan kepada kita. Kemudiannya barulah lelaki itu bertanya, akhbirni an amaratiha, beritahu aku tentang petanda-petandanya. Barulah kita ini dapat mengetahui apa petandanya. Petanda kiamat tu kita tahu apa dia. Apakah dia? Rasulullah kata antalidal amatu rabbataha. Yang pertama, iaitu seorang wanita lahirkan anaknya jadi CEO dia. Kan. Asyik bos je. Bosku dah tak ada sekarang. Anak jadi dia punya abah dia. Kan. Lepas tu kamu melihat orang tak pakai kasut,
tak pakai baju, tak ada duit, miskin. Kemudiannya kerjanya apa? Mengembala kambing. Orang yang macam ini berlumba-lumba dalam pembangunan. Apa maksudnya ya? Jadi semua benda yang disebut oleh Rasulullah ini hanyalah simbolik, tidak merujuk kepada zahir kalimah tersebut. Ada kalimah yang kita ini nakkan maknanya, bukan nakkan dia punya perkataan. Contohnya, kenapa engkau berkaki ayam? Kita faham tak apa maksudnya? Maksudnya, aku tak pakai kasut. Kalau orang tu tak faham, dia akan kata, taklah, kaki orang ni. Bukan kaki ayam. Kan? Jadi kalimah yang kita nakkan dia punya makna, bukan kita nakkan dia punya zahir ayat. Jadi itulah bentuknya kalimah ini semua, kata Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur rahimahullah, dia adalah rumus, dia adalah simbol kepada perkara yang berlaku pada tiap-tiap zaman. Jadi apakah dia yang dikatakan ibu melahirkan anak, jadi tuan di sini adalah merujuk. Ibu itu dia adalah suatu sistem pendidikan. Kerana apa? Ibu itu dia adalah mengasuh, dia punya sifatnya. Melahirkan maksudnya bukan beranak, tapi menghasilkan. Suatu anak pula rabbata, ni anak perempuan yang disebutkan oleh Rasulullah ini, dia bukannya seorang tidak, tapi membentuk generasi, alumni, lepasan. Yang jadi tuan. Maksud jadi tuan itu bukannya maksudnya pangkat tinggi, tapi jadi sombong. Maksud di sini, kita ringkaskan, memberi makna akan berlaku sistem pendidikan yang mengeluarkan alumni yang menjadi sombong. Dah ada ke belum? Dah ada dan banyak. Dah ada dan banyak. Yang selalu cakap, kata, saya ada PhD tau. Ni sistem ni sistem rosak. Sistem meninggi-ninggikan diri. Kan? Sampaikan boleh nak mengatakan bahawasanya kita kena selidik semula apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Bandainya awak. Hebatnya kamu. Yakinnya kamu. Kan? Boleh-boleh dia kata macam itu ya. Katanya pendapat Imam Syafi'i ini kita kena rujuk balik. Nak rujuk siapa? Pendapat Imam Syafi'i, dia kata dia nak rujuk balik. Hebat mana dia berbagi banding Imam Syafi'i? Imam Syafi'i pun mengatakan uhibbus salihin wa tamannaitu an anala bihim syafa'ah. Kata Imam Syafi'i, aku ini mencintai orang-orang saleh. Sedangkan aku bukan kalangan mereka. Imam Syafi'i ini merendah diri, bukan macam kamu. Tu yang kena tu. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sebut tadi tu tak ada kena-mengena dengan antara hidup dan juga yang mati ya. Maksudnya semualah, tak kisahlah dia tu apa. Dia tu Salafi ke, dia tu Sufi ke, dia tu Syi'i ke, dia tu Syafi'i ke, siapa-siapa dah, tak kisahlah. Kan? Yang penting kalau sifat dia begitu, itulah dia sebenarnya. Maka ini yang disebutkan di dalam hadis ini simbolik kepada suatu sistem yang menghasilkan orang yang jadi sombong. Dia pencetak manusia yang jadi lebih pandai, rasa macam mandai-mandai banding orang sebelum. Itu dia. Yang seterusnya pula, wa antara al-hufat al-urat al-alata ri'a'asya. Kamu melihat orang yang berkaki ayam bertelanjang. Ini semuanya simbolik belaka. Jadi, subhanallah, cuba kita selak kepada muka surat yang seterusnya pula. Yang surat seterusnya pula. Jadi, yang disebutkan tadi semua adalah simbolik. Dan simbolik tersebut, dia adalah sifat-sifat manusia. Kita ada terangkan di dalam kitab ini insya-Allah pada waktu akan datang. Apakah itu kaki ayam, apakah itu telanjang dan sebagainya. Kita beritahu terlebih dahulu dekat sini bahawasanya yang berkaki ayam tu bukan maksudnya orang tu tak pakai kasut. Tapi orang tu dia tidak memiliki pemikiran yang baik.
Kerana kita punya akal ini macam tapak kaki. Dia berjalan di atas pemikiran. Jadi, kalau orang tu pemikirannya tak ada berlapik, maksudnya macam dia berkaki ayam pemikirannya. Bila-bila masa saja boleh terpijak najis dan bila-bila masa saja boleh terpijak luka. Yang kedua adalah orang yang disebutkan bertelanjang. Bertelanjang ini simbolik kepada manusia yang tidak beragama. Kerana agama itu simbolik kepada pakaian. Agama macam pakaian. Kalau orang itu tidak beragama, maksudnya tak ada baju. Dahlah dia punya pemikiran tak betul. Tak guna agama pula tu. Kemudiannya, miskin. Maksud miskin tu tak ada ilmu. Kerana ilmu itu diumpamakan sebagai harta. Kalau orang itu tidak memiliki ilmu, maksudnya tidak ada harta. Miskinlah dia. Alah, maksudnya miskin. Yang keempatnya, ri'a asyah, mengembala kambing. Maksud mengembala kambing di sini adalah manusia yang sifatnya sifat pengembala kambing. Bukannya orang tu betul-betul mengembala kambing. Apakah dia sifat pengembala kambing? Tamak haloba. Pengembala kambing, sifat mahmudah dia adalah tamak. Kalau pengembala kambing sungguh, dia kena tamak. Sifat mahmudah bagi dia. Tapi masalahnya yang tamak zaman sekarang ni bukan lagi pengembala kambing. Tapi mereka pengembala dunia. Pengembala dunia ni semua ni. Sifat tamak haloba. Rasa tak cukup-cukup, tak puas-puas. Jadi, orang yang ada sifat semua ni berlumba-lumba dalam pembangunan. Pembangunan bukan maksud bangunan, tapi semua perkara yang berbentuk organisasi. Apakah dia? Kerajaan, persatuan, yayasan, jamaah, sebagainya dan sebagainya. Semua yang berbentuk organisasi berlumba-lumba nak jadi presiden. Berlumba-lumba nak jadi CEO. Berlumba-lumba nak jadi PM tepi. Kan? Berlumba-lumba. Jatuh menjatuhkan. Sampaikan tergamaknya. Boleh bunuh membunuh. Ini realiti zaman. Yang kita lihat depan mata kepala kita adalah benda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Jadi, di mana perkara ini, subhanallah, perbincangan dalam agama pada ilmu tentang petanda akhir zaman ataupun ilmu tentang petanda hari kiamat. Oleh kerana waktu pun telah pun kesuntukan masa. Kalau ikut perasaan memang nak terus sampai tengah malam. Oh, okay. Sebab Ustaz tengok semuanya pun tegak je lagi. Mata pun bulat macam Doraemon. Tapi tak apa, oleh kerana kita ada agenda yang lain setelah ini, insya-Allah kita berhenti setakat ini dulu. Kita akan masuk pada waktu yang akan datang tu sebulan lagi ya. Jadi harap-harap apa yang kita beritahu pada hari ini boleh ingat, insya-Allah. Kalau tak ingat, ada rakaman. Nasib baik ada rakaman dia. Nasib baik ilmu ini boleh dirakam. Kalau ilmu ni tak boleh dirakam, rasa-rasanya tak ada apa-apa yang kita dapat malam. Okay. Tapi jangan bimbang, banyak perkara yang Ustaz akan ulang sepanjang kita daurah supaya melekat. Sebab apa paku boleh melekat dekat kayu? Pasal kita ketuk. Ketuk sekali ke? Ketuk ulang kali. Sampai dia tenggelam. Orang yang ketuk tu, bila kita ketuk je paku tu, dia tak tenggelam, kita marah ke paku tu? Tak marah kan? Kita ketuk lagi sampai dia tenggelam, betul tak? Yang paku tu, bila kena ketuk, dia tak tenggelam, dia marah ke tukul? Tak marah. Jadi bila kita ulang-ulang, Ustaz tak akan marah dengan pengulangan dan antum pun jangan fed up dengan Ustaz. Ustaz asyik sebut benda ni je Ustaz. Kita benda ni benda yang tak pernah dengar. Jadi kita ulang-ulang biar dia terpahat, tersemat, abadi di dalam jiwa. Masya Allah. Macam lirik lagu bunyinya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darajat kita insya-Allah dan mengampunkan dosa-dosa kita keseluruhan. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa guru kami Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur ya Allah. Tempatkanlah beliau di tempat orang-orang yang soleh di hari akhirat sana ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mengambil daripada beliau keberkatan, nafahat dan juga kelebihan daripada beliau ya Allah. Berkatilah kami anak-anak murid beliau ya Allah.
dan juga jadikanlah kami orang yang menyambung ilmu dan juga kebaikan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.